yang kita baca di dalam kitab ataupun buku hadis 40. Kitab ataupun buku ini dikarang oleh Ustaz Mustafa Abdul Rahman, terbitan Dewan Pustaka Fajar. Kita sambung di tempat yang kita berhenti pada minggu yang lalu, yakni rukun iman yang kedua. Wajib percaya kepada adanya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita mempercayai adanya malaikat Allah Subhanahu wa taala serta tugas-tugas yang diberi kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mu'minun ayat 7 hingga 9, yakni berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yahmiluna al-'arsy wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmah ila akhir ayat. Surah Al-Mu'minun ayat 7 hingga 9. Yang di antara terjemahannya Allah Subhanahu wa taala memaklumkan kepada kita kena percaya kepada adanya malaikat Allah Subhanahu wa taala dan tugas-tugas yang diberi oleh Allah kepada mereka. Yang bermaksud mereka yang menanggung arasy, yakni malaikat yang menanggung arasy. Arasy ni kalau kita tengok di dalam kamus fiqh, sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh manusia. Seperti malaikat yang menjaga bukit contoh. Bukit tu kalau orang dulu dia panggil pasok bumi. Pasok bumi dan dia bergerak ke sana kemari. Paku. Itu istilah sebagai arasy. Benda tu kuat untuk menahan daripada bumi ini bergoncang. Dipanggil arasy. Jadi malaikat yang menanggung arasy dan mereka yang di sekelilingnya, yakni malaikat yang menanggung arasy. Kalau dia jaga laut, jaga laut. Dia jaga bukit, jaga bukit. Gitu. Serta di sekelilingnya, serta malaikat yang ada di sekelilingnya. Waktu kita apa? Yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memuji Tuhan mereka. Di samping tugas mereka tadi menjaga yang disebut pasok bumi tadi, tugas yang lain diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala bertasbih. Subhanallah, subhanallah, maha suci Allah, maha suci Allah. Daripada mula dijadi hinggalah ditiup sangkakala yang pertama. Itu yang kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka percaya kepadanya. Dan mereka ini sememangnya percaya dengan apa yang dijanji oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta mereka yang ini malaikat mintakan keampunan bagi orang-orang yang beriman. Serta ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya meminta doa bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mempercayai adanya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat selalu membisikkan, yakni merupakan saya sebut ulik. Malaikat ini selalu mengulikkan sebagaimana kita ulik baby. Ulik baby itu kalau kita ingat ya ulik lagu nanti la ilaha illallah. Tangannya sudah ada yang buat, tapi mulutnya memuji Allah Subhanahu wa taala. Kebesaran Tuhan.
yakin, kita percaya dengan janji Tuhan. Kalau berjemaah, sejika segala rumah pergi mana dijanjikan dengan 27, maka kita berjemaah sekurang-kurangnya 2. Keimanan makmum saudah. Jadi apabila kita percaya, lalu kita mari ke masjid. Masjid itu rumah Tuhan. Apabila rumah Tuhan banyak lagi keistimewaan dia, kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Olehkan malaikat kepada kita tadi lebih banyak. Kalau kita contohnya semaya, orang pada semaya di rumah. Gitu. Lebih banyak olehkan bisikan golongan daripada malaikat untuk kita ni mempercayai tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di antara ayat yang diulik, ayat yang diucap, ayat yang dibaca oleh malaikat kepada hamba yang beriman, kepada kita semua ni, dia kata apa? Wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmah. Itu di antara bisikan malaikat kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata apa? Wahai Tuhan kami, Rabbana, Tuhan malaikat dan juga Tuhan manusia, Tuhan kita semua ni. Mereka kata, wahai Tuhan kami kasih Tuhan. Mereka kata, Tuhan aku dan juga Tuhan kamu, wahai manusia. Tuhan yang satu, Tuhan yang sama. Dia sebut apa? Wahai Tuhan kami, Engkaulah telah limpahkan tiap-tiap sesuatu dengan rahmat. Ini bisikan malaikat kepada kita. Wahai Tuhan kami, Engkau telah limpahkan tiap-tiap sesuatu dengan rahmat dan pengetahuan. Engkau telah beri kepada kami, Tuhan. Beri apa? Beri akal. Lalu dengan akal tadi aku pilih yang mana aku mahu. Di sebalik daripada Engkau telah limpahkan tiap-tiap sesuatu dengan rahmat dan pengetahuan Tuhan, maka ampunkanlah mereka Tuhan. Mereka itu siapa? Kita semua ni. Ampunkanlah dosa mereka Tuhan. Ampunkanlah kesalahan mereka Tuhan. Ampuni kamu dia. Jangan dibiarkan manusia yang beriman kepada kamu ini Tuhan menyeleweng daripada suruhan kamu. Itu bisikan malaikat kepada orang yang beriman. Maka ampunkanlah mereka yang bertaubat dan menurut jalan Engkau, wahai Tuhan, dan peliharakanlah mereka dari azab neraka Tuhan. Bisikan doa daripada makhluk yang tidak tersentuh dengan dosa kepada orang yang beriman. Sama sebagaimana kalau kita baca ayat Fatihah, kita sebut saja Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Tuhan yang menguasai sekalian alam ini. Tuhan yang awal kita, Tuhan yang awal dan banyak Tuhan pada kita. Kalau nak ikut Rajah Tafsir Pimpinan Ar-Rahman, muka surat 13. Tuhan yang awal kita. Apabila kita sebut Alhamdulillahirabbil alamin, Tuhan kata hamadani abdi. Tuhan jawab tadi. Tuhan jawab secara tunai kepada kita. Setiap kali kita baca Fatihah, apabila kita menyebut Alhamdulillahirabbil alamin, Tuhan jawab tadi hamadani abdi. Dia zaman yang sama, hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Kemudian apabila kita menyebut Ar-Rahmanir Rahim, Tuhan jawab mana? Isna ala abdi, hambaku memberi sanjungan padaku. Kemudian 3 ayat yang pertama sememangnya memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Maliki yaumiddin. Tuhan malah lalu dan Tuhan kita mana? Majarani abdi, hambaku
Jadi itu ayat yang pertama. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamadani 'abdi, jawab Tuhan. Ar-Rahmanir Rahim. Itsna 'ala 'abdi. Maliki yaumiddin. Majadani 'abdi. Itu ayat Tuhan. Memuji Tuhan daripada makhluk kepada Khalik. Kemudian, apabila kita menyebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuhan jawab Tuhan gitu. Hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Apa hamba-hamba kita tadi? Alhamdulillahirabbil alamin. Hamba kita kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih apa? Kerana Engkau menguasai sekalian alam ini. Maliki yaumiddin, dan Engkaulah yang aku sanjung, yang aku sembah. Terutama pada hari pembalasan, tidak ada orang yang dapat mampu standing dengan kamu. Maliki yaumiddin. Alhamdulillahirabbil arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Engkaulah Tuhan, segala-galanya Tuhan. Engkaulah Raja, segala Raja dari pembahasan Tuhan. Apabila kita memuji seumpama ini, bukan malaikat sahaja yang berdoa kepada kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala juga jawab dari kita. Kemudian ayat yang keempat, apabila kita menyebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lalu pada kata hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Sekarang ini maknanya semasa kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadza baini, ini maksudnya apa-apa yang kita cerita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama semasa kita diam di dalam sembahyang, apa-apa yang kita sebut, apa-apa yang terlintas di hati kita tentang kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala jawab. Orang lain jangan campur. Orang lain jangan campur tangan. Hadza baini wa baina 'abdi. Ini adalah antara urusan hamba-Ku denganku. Orang lain jangan masuk campur. Hamba-Ku nak takwa denganku. Dengan sifat Ar-Rahmanir Rahim. Tuhan itu bersifat amat pemurah lagi amat pengasihani. Aku ni kata Allah Subhanahu wa taala Maha murah, aku nak jiwa. Muslim ke, tak Muslim ke, jadi hamba-Ku. Jadi orang doa dalam bentuk mana, jangan tanya. Ini urusan aku dengan hamba-Ku. Ar-Rahim, kasihan belas. Siapa itu yang aku kasihan belas? Yakni orang yang memujiku mengikut faedah yang telah aku lakukan, faedah yang telah aku berikan kepada mereka. Oleh itu ketika ini orang lain jangan masuk campur. Hadza baini wa baina 'abdi. Ketika umatku, ketika hamba-Ku sedang memohon sesuatu daripadaku, orang lain jangan masuk campur. Wa li 'abdi ma sa'ala. Gapo hamba-Ku yang beriman, yang bertakwa tadi minta, apa yang dia mohon kepadaku, doa lagi nak kita bertakwa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang dijawabnya ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Serta daripada Allah Subhanahu wa taala kata, ini urusanku dengan hamba-Ku. Orang lain jangan masuk campur. Apa yang hamba-hamba-Ku ini minta, dia jawab lagi apa dia? Jawapan dia nya ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Tuhan jawab bagaimana? Hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Tuhan jawab, ini untuk hamba-Ku. Ini nak menerjemahkan. Hadza, ini nak menceritakan perkara yang dekat. Akan ambil buri dia. Itu menunjukkan jauh. Pasal kedua dulu ambil baru buri. Tetapi Tuhan jawab, hadza li 'abdi
dengan kita. Kalau untuk saya tak boleh, tapi benda itu dekat dengan kita. Itulah kata Allah Subhanahu Wa Taala, mintalah kepada aku, nescaya aku akan beri. Begitu juga dengan mereka Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan bertikai, kata Allah Subhanahu Wa Taala, telah diceritakan dalam Al-Quran Karim, surah Al-Mu'minun ayat 7-9. Di antara mereka Allah Subhanahu Wa Taala juga ada yang membisikkan sesuatu kepada hamba-hambanya. Hamba-hambanya tadi terdiri daripada mereka yang bertakwa dan juga mereka yang tidak bertakwa. Semuanya jadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di antaranya lagi, setelah mereka Allah Subhanahu Wa Taala kata, ampunkanlah mereka ini Tuhan. Mereka mana? Yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan jauhkanlah ia daripada azab neraka. Dan suatu di antara doa mereka lagi, wahai Tuhan kami, masukkanlah mereka itu, yakni mereka yang beriman serta bertakwa. Ada orang yang beriman tidak bertakwa. Dia percaya kepada Tuhan, tetapi tidak patuh dengan faedah yang diberi. Tidak patuh lagu mana? Contoh, sembahyang 5 kali kali semalam. Percaya dia kalau tidak sembahyang 5 kali, ini sembahyang fardu 5 kali kali semalam ni, Tuhan akan meletakkan dosa. Percaya dia, tapi tidak bertakwa, tidak patuh. Lalu dia buat tak je, beriman dah. Maka untuk keluar insan semua ini daripada kata mereka tadi, wahai Tuhan kami, masukkanlah mereka itu ke surga, yakni yang beriman serta takwa, ke dalam surga, yakni surga Allah. Yang Allah Subhanahu Wa Taala kata sifat surga ini kekal, yang kita telah janjikan kepada mereka, dan juga kepada mereka yang buat baik kepada ibu bapa mereka. Mereka mendoakan kepada orang yang selalu berbuat baik kepada ibu bapa. Bagaimana orang yang buat baik kepada ibu bapa? Contoh, daripada kecil-kecil lagi, ibu bapa mendidik anak dia supaya menutup aurat. Maka kecil-kecil itu orang balik-balik ada. Tetapi apabila dah besar, dah boleh cari makan sendiri dah berasa gagah dah, maka diingatnya perintah ibu bapa tadi. Yang ibu bapa ketika kecil-kecil lagi didik, ajak mari sedekah, mari surah, sembahyang Jumaat, malang sungguh. Apabila besarnya ia pandai berdikari, tetapi masih lagi di bawah naungan kedua ibu bapa, telah melanggar perintah ibu bapanya. Langgar di mana? Yang kadang-kadang ketika kecil tadi pakai baju menutup aurat dan tidak menjaga mata. Bapa kalau pakai juga ayah yang tengok, kakak kecil, kakak besar, kakak anak ayah, maka dia mendurhakai Allah dengan tidak secara langsung. Dosa yang dia buat tadi sedikit banyak boleh kepada mak ayah dia. Kenapa? Tidak menutup aurat setelah ia besar, tetapi masih di bawah kawalan ibu bapa. Dengan lain perkataan, anak-anak yang seumpama ini sudah tidak sayang kepada ibu dan bapanya lagi. Kenapa? Kerana setiap hari dia memindahkan aurat secara tidak resmi. Dia telah melanggar perintah kedua ibu bapanya yang mendidik ia semasa kecil supaya menutup aurat. Tetapi apabila dia besar, dia telah melanggar perintah selain daripada perintah ibu bapanya, perintah Tuhan yang lebih lagi. Dengan tidak secara langsung, si anak tadi telah menolak kedua ibu bapanya ke lubang neraka. Kalau lagu mana? Dah sikit lagi budak tu, anak boleh kata, ayah boleh cukup. Anak buat. Sebenarnya lagu doa lalu tak lagi daripada mama. Boleh main budak-budak dah.
suami tidak menghadang istri sekiranya istri mendedah aurat. Contoh, duduk dalam rumah, duduk aurat tak apa, bukan dalam rumah. Pak apa tengok dari jendela tu, dia pergi tengok dasar, dari dalam rumah tak dasar. Orang kita pergi jendela tu dasar. Yang kadang-kadang jual ikan, jual kuih, gaduh dia. Lepas tu berkata, suami nak banyak tak kalau nak keluar daripada rumah, tutup aurat, pakai pakaian yang tidak menjolok mata. Bodoh ajar lah, awak wan gaduh. Tak masuk lagi tu. Jadi kalau lah anak ni sayang kepada kedua ibu bapanya, jangan langgar hukum Tuhan. Jangan langgar hukum Tuhan. Anak seumpama ini didoa oleh malaikat. Jadi kalau ada anak ni tak sayang ke mak ayah lah, baik. Langgar anak aku kalau tak sayang ke mak ayah. Mak ayah kita kecil, kita dapat kita buat jari, menyambut ekor kita. Kita lah. Pihak mak ayah, jaganya anak lagi. Tetapi mana sungguh apabila dia besar, dia menolak kita ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala, menerima dosa yang ia lakukan. Jadi nak tak nak lepas orang baik, nak lepas orang mana wajib di atas mak ayah tadi orang tua sebut ngepek. Selepas kita bercerita dia buat juga, maka lepaslah kita. Kalau kita nak ngepek nak lepas, selagi dia duduk di bawah tanggungjawab kita. Jadi mereka berdoa, siapa yang baik dari bapa-bapa mereka dan isteri-isteri mereka dan keturunan mereka. Keturunan ini yang disebut jiran. Ada yang kadang-kadang kita tidak kenal jiran sudah mau kita. Jadi kalau dia kenal itu kena. Baru mereka doa kepada kita, rahmatkan kita. Kerana sesungguhnya engkau lah yang gagah dan bijaksana, wahai Allah Subhanahu Wa Taala. Engkau lah yang mampu menguasai segala-galanya. Tuhan, aku ngepek dia kepada anak Tuhan. Tetapi taufik dan hidayah daripada Engkau Tuhan. Wayak-wayak dia, hatinya belum dibuka oleh Tuhan. Maka lepas kita, kerana tak kuasa datang kita. Sama sebagaimana dulu yang kita sebut qada sembahyang. Qada sembahyang kan. Dalam kaedah mereka tak ada. Bacalah dalam kitab apa pun tak ada istilah qada sembahyang. Kok yang ada istilah qada ni buat tiga kali. Contoh, kita tidur sebelum masuk waktu zuhur, sejak asar. Di antara tidur sehingga asar tu tak sedar. Terlupa kerana tertidur. Itu baru boleh qada. Baru ada istilah qada. Itu boleh berkata orang tersebut dulu. Kalau tidak, tak istilah qada. Oleh itu Tuhan, aku telah ngepek dia Tuhan kepada anak-anakku, tapi tidak nak kata juga Tuhan. Bila lagi menambahkan hati Tuhan. Aku tidak mampu nak menghadapi azab neraka Tuhan. Sebab anak-anakku selalu menolak aku ke neraka Tuhan. Jadi kalau anak-anak saya kamu ayah, jangan buat. Jangan buat. Sebab apa? Sebab ketika kita kecil dulu, kita yakin. Jika dapat kaki besar dua lagi dulu, mak ayah jaga kita. Nyamuk sekor lagi kecil. Tiba-tiba apabila kita besar, kita balas kepada mak ayah kita tadi dengan neraka Allah. Dan selamatkanlah mereka dari kejahatan. Tuhan, aku tidak mampu. Aku ikhtiar dia Tuhan. Bila lagi Tuhan memberi taufik dan hidayah Tuhan. Kerana orang yang engkau selamatkan dia, kerana orang yang engkau telah bukakan pintu hatinya dari kejahatan, dari melakukan perkara-perkara tidak baik tadi, kalau tidak buka, kami
iaitu kejayaan yang besar. Kalau begitulah aku minta memuji Tuhan, kejayaan yang besar bagi kami Tuhan. Dan kalau kita baca Mustika Hadis jilid 1 muka surat 224, Nabi menceritakan kepada kita malaikat ini menjaga kita 24 jam. 24 jam dia jaga kita. Rojak kitab Mustika Hadis jilid 1 muka surat 224 yang berbunyi, ya ta'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar ila akhir hadis. Nabi menceritakan kepada kita, di kalangan kamu, di kalangan kita ini ada malaikat yang turun naik. Naik ini tempat yang tinggi. Sesebuah kita memulaikan ke Sidratul Muntaha. Sesebuah kita menceritakan kepada kita menghadap Allah Subhanahu wa taala 24 jam. Ada di kalangan malaikat-malaikat ini untuk jaga kita. Kita malaikat ni daripada bangun naik langit Sidratul Muntaha ataupun lebih mulia lagi daripada itu. Patu ada taruh turun lagi. Tukar ganti malam siang berjaga kita. Jadi mereka berjaga kita tadi bermula dari subuh sampai asar. Daripada asar sampai ke subuh, worship mereka berjaga kita. Subuh sampai ke asar, asar sampai ke subuh. Dia jaga lagi mana? Membisikkan kepada kita supaya berbuat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat ibadat ni tak bukan puasa maya tak haji. Bukan. Bukan seitu sahaja yang dikatakan ibadat. Pas jalan mereka jaga, tidur mereka jaga, bahkan bersama suami isteri pun mereka jaga. Kita baca hadis kita satu pasal 24. Jadi mereka harus jaga kita tadi mendoakan, membisikkan di telinga kita supaya melakukan kebaikan, melakukan ibadah sepanjang masa 24 jam. Mereka yang menjaga kita daripada subuh hingga ke asar akan naik ke langit di waktu afdal semasa waktu asar.
menjaga Sufyan binti Hafsah. Wahai malaikat yang menjaga Sufyan binti Hafsah, apa yang Sufyan telah lakukan selepas daripada sembahyang subuh sehinggalah waktu pertama selesai waktu pertama sembahyang sah. Maka sekiranya kita buat maksiat, maka diceritakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cerita kepada masuk mayat saya boleh kalau masuk mayat. Tak mayat. Tu boleh ngajak kita lah. Tunggulah. Jadi baca kita lah dia. Jadi tu boleh ngajak kita. Ataupun, ketika tu dia buat maksiat berbagai-bagai lagi. Tunggu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan lagi. Kalau dia duduk di dalam maksiat, hal keadaannya dia khabar. Hal keadaannya dia khabar. Lalu arwah pada malaikat yang pertama naik amalan dia tadi, waktu berguna, hempaskan kepadanya atas muka dia. Atas muka dia tadi. Lalu tuan ibadat tadi, dia duduk dalam keadaan senang-senang, tidak kuat perkara ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti sembahyang di awal waktu boleh kalau gitu. Ada apa mayat dia? Masa ada lagi mayat. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, kalau begitulah hal keadaannya, buat ni pula berubah tak muka dia. Dan hadis yang muka surat 226, jilid pertama, tadi ada muka surat 224. Maka manakala hadis muka surat 220 ni menceritakan sambungan cerita tadi. Apabila mereka buat rumah, dia ubah tak muka ni mengikut keterangan hadis. Inilah di antara penyebab yang menyebabkan jadinya penyakit serta merta. Aksiden sebagai contoh, mah tak muka, stroke dan sebagainya. Detail baca Mustika Hadis jilid 1 muka surat 224 hingga 228. Musibah apabila hal keadaan senilai tapi tak ingat kepada Tuhan. Dengan sebab itu kata Al-Imam Al-Ghazali, manusia ini kita ni boleh sabar ketika susah, tetapi manusia susah nak sabar ketika senang. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali kata kita ni payah nak sabar ketika senang, mudah nak sabar ketika susah. Jadi kita patut renungkan kata Al-Imam Ghazali, dan itu di antara pesanan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis, wallahu a'lam, bahagian wajib kita percaya kepada sekalian mereka serta tugas-tugas segala mereka. Yang ketiga, wajib kita beriman kepada sekalian kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Wajib kita beriman kepada sekalian kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Sekalian kitab yang ini Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Taurat, Zabur, Injil semuanya ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Allah percaya kepada sekalian kitab sudah tampung di minggu yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.